إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa penyelaras kuliah duha, seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, Allah menjadikan majlis kita pada pagi ini salah satu daripada amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan mizan amalan kita di akhirat nanti. Dan kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga majlis ini menjadi majlis yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kebaikan majlis pembacaan ayat suci Al-Quran dan tadabburnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemurahannya, dengan kasih dan sayangnya mengurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan daripada segala wabak penyakit yang merebak. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. InsyaAllah ta'ala pertemuan kita pada malam pagi ini adalah pada membicarakan beberapa sambungan ayat daripada suratul Insan. Mikrofon pakai satu ni je ya? Pakai satu ni je? Yang tak ya? Baik. Iaitu daripada suratul Insan. InsyaAllah ta'ala ayat sambungan kita adalah berada pada ayat yang ke-19. Okey, ayat ke-19. Haji Mahfuz main TikTok ke? Tak, buka Quran. Bagus ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kita semua baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم وبلغ
wa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Baik, hadirin semua, kita lihat pada ayat yang ke-19 daripada suratul insan. Daripada suratul insan. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, dalam pertemuan yang lalu kita telah bicarakan tentang air, betul? Tentang air yang ada namanya salsabila, air yang bercampur dengan halia dan air-air yang sedap dan indah diminum sebagainya, kita telah bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Sekarang ini kita masuk kepada daripada nikmat agung dan besar di dalam syurga. Nikmat besar dan agung di dalam syurga yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk syurga. Dan semoga Allah tetapkan kita semua di kalangan penduduk syurga. Amin. Firman Allah Ta'ala, wa yatufu alaihim. Yatufu, tuan-tuan, yatufu ni tuan-tuan faham dia dekat sangat dengan perkataan tawaf. Kalau tawaf itu artinya mengelilingi Kaabah, dekat dengan Kaabah, keliling dia, tak jauh, sentiasa dekat dengan Kaabah. Kalau naik tingkat 2 pun kat situ jugalah, naik tingkat 3 pun di situ jugalah. Dia tak ada orang tawaf luar Masjidil Haram. Kan? Tawaf wa yatufu. Makna dalam ayat ini betul? Dan mereka itu dikelilingi atau sentiasa bersama dengannya, alaihim, ke atas mereka, iaitu penduduk syurga. Maknanya apa? Mereka selalu ditemani, diiringi, dikhidmati. Maknanya ada orang yang berkhidmat dengannya. Siapa yang berkhidmat dengannya? Wildanun. Wildanun. Wildan ni siapa tuan? Budak-budak atau anak-anak kecil. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir bahawa anak-anak kecil ini menjadi khadam. Bahasa kita, orang yang khidmat kita. Haji Mahfuz nak apa? Nak air, dialah yang pergi ambil. Urut kaki, dialah yang urut. Refleksologi, dia buatkan. Telinga sakit, dia yang tolong tarikkan. Kepala pening, dia yang tolong picitkan. Tapi tuan-tuan, sakit-sakit tu tak ada kat dunia. Kat syurga. Wildan nak anggur, dia pergi ambilkan, contohnya. Tuan-tuan, lagi nak apa? Nak naik kuda, dia datangkan kudanya. Yang buat ini wildan. Wildan ni maknanya apa? Budak-budak kecil. Allah jadikan di dalam syurga adanya budak-budak kecil, kanak-kanak kecil yang usianya mungkin Allah bila sebut walad ni, budak kecil mungkin umurnya antara 6 ke 7 tahun, 6 ke 10 tahun, minta maaf, 6 ke 10 tahun. Waktu tu, tuan-tuan, kalau budak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, muka dia macam mana? Bersih, jerawat tak ada, panau tak ada, putih, comel, cabi, kata orang perempuan. Cabi, comel, gebu. Umurnya dah 66 tahun. kan lain. Kan lain, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala nak gambarkan dalam ayat ini, bukan kamu yang dapat nikmat. Kamu, orang yang khidmat dengan kamu itu pun orangnya comel-comel, muda-muda, cantik-cantik, putih-putih, yang khidmat, tolong angkat barang, tolong angkat air, tolong buat itu, nak apa? Wildanun. Ada riwayat mengatakan wildan ini adalah anak-anak kecil yang mati di dunia. Dan dia dibangkitkan di akhirat, dijadikan umurnya begitu, itulah yang berkhidmat. Tetapi tidak mustahil juga kalau Allah menjadikan khusus, sebagaimana Allah menjadikan bidadari khusus daripada dalam syurga, bukan daripada dunia. Boleh faham tak? Khusus diciptakan wildanun. Apa sebutnya lagi? Mukhalladun. Mukhalladun maknanya apa? Apa yang kekal? Dan ulama tafsir seperti Imamul Qurtubi mengatakan kekal ini maknanya apa? Umurnya kekal macam tu je, tak bertambah-tambah. Maknanya kalau umurnya 6 tahun, dia kekal 6 tahun sampai bila-bila dalam syurga. Tak naik-naik. Sebab kalau makin lama makin besar, makin lama kita pun nyampah tengok. Nyampah.
Tuan-tuan kalau ada maid orang gaji, tuan-tuan, umur maid orang gaji itu 70 tahun, 65 tahun atau 55 tahun. Tuan kata Allahu Akbar. Contoh tuan. Tetapi kalau budak yang comel kita tengok pun geram. Mana yang bawa cucu selalu tu tak bawa cucu lah. Tak boleh bawa cucu. Orangnya datang tak? Tak datang juga. Yang selalu bawa cucu duduk di sini. Cuti ya. Hadirin semua. Tuan-tuan tengok budak. Kalau cucu tu bawa, tengok budak. Geramnya tengok budak ni. Sebab comel. Tuan-tuan dalam syurga, hatta kepada pelayan-pelayan kita rasa comelnya. Tuan-tuan faham tak? Segenap segi dalam syurga ini seronok. Tadi minum dah seronok. Lepas tu tengok orang yang tolong bawa barang, bawa makanan, bawa makanan. Pun seronok dah. Comel-comelnya orang ni. Dan bilangan mereka itu bukan sikit. Quran sebut wildan. Wildan ini adalah lafaz jamak daripada waladun, waladani, wildan, anak-anak yang ramai. Ada sebahagian riwayat menyatakan seorang kita sahaja, pelayan-pelayan di kalangan kanak-kanak yang comel-comel itu adalah seramai 1000 orang. Tapi tuan-tuan kena tahu, kita punya empayar waktu tu besar. Empayar kita besar, tuan-tuan. Memang besar, tuan-tuan. Baik. Wildanum mukhalladun. Okay, kan? Dan kena ingat, pelayan ini adalah yang berkhidmat. Berkhidmat ni maknanya apa? Yang keperluan kita. Nak apa? Nak minta urut. Nak minta angkat. Nak minta sapu. Nak minta bersihkan itu. Contohnya, tuan-tuan. Nak minta angkatkan, ambilkan buah. Ambilkan. Yang bidadari ni bukan kerja dia. Faham kan? Faham? Bidadari tuan-tuan baca dalam surah Ar-Rahman. Wahurun 'in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tuan-tuan, yang tu bukan kerja khidmat. Bidadari itu bukan kerja khidmat. Yang khidmat ada kumpulan khusus namanya wildan. Yang hurun 'ain yang dipanggil bidadari, kerja dia satu je, layan suami. Udah tu je. Bukan buat TO. Tak, TO ni buat. TS ni buat. Hurun 'ain dia punya kerja layan pasangannya saja. Tak ada kerja lain. Dan memang dia diciptakan adalah dengan kecantikan itu yang menarik perhatian pasangannya. Itu je tuan. Maknanya hurun 'ain bukan kerja wildan. Wildan memang tak buat kerja hurun 'ain lah tuan-tuan. Wildan mukhalladun. Tuan-tuan tengok satu. Mukhalladun, makna yang pertama adalah umurnya tidak akan bertambah. Kekal macam tu je. Dia tak akan jadi dewasa besar. Ada yang mengatakan kedua, makna mukhallad ay la yamutun. Mereka tidak mati-mati. Okey? Wallahualam. Tapi saya cenderung kepada yang pertama, kerana yang kedua, syurga memanglah kekal. Kan? Jadi orang tu pun akan kekal juga. Allahu a'lam. Idza ra'aitahum, kalau kamu tengok pelayan-pelayan kamu yang tolong-tolong kamu dalam syurga itu, angkatkan air, angkatkan buah, angkatkan makanan, sapukan mulut, bersihkan mulut, tuan-tuan, urutkan kepala. Kamu tengok mereka itu, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Allahu Akbar. Punya indahnya kanak-kanak dan budak-budak ini yang duduk di dalam syurga, khidmat kepada orang di kalangan ahli syurga. Kamu kalau tengok mereka banyak begitu, kamu akan sangka mereka itu seperti rantaian mutiara. Luk-luk ni mutiara, tuan-tuan. Luk-luk. Tuan-tuan boleh namakan kucing tuan-tuan ke, burung tuan-tuan, luk-luk. Boleh. Tuan-tuan mutiara. Luk-luk artinya mutiara. Tuan-tuan, mutiara ni mahal. Dan kalau dilihat mutiara itu apa kita nampak? Bergelipan ataupun berkilauan. Berkilauan. Tuan-tuan, Quran kata kamu nanti bila tengok budak-budak tu semua yang kecil-kecil dalam syurga tu, dia jalan ke sana ke sini tolong angkat barang itu, kamu tengok wajah mereka, cahaya muka mereka, hiasan pada tubuh mereka
macam kilauan-kilauan mutiara ke sana ke sini. Indah dan cantik. Tengok dia buat kerja je pun, Masya Allah, indahnya. Setiap hari macam tu. Tak seronok ke tuan? Makan dah free. Bukan dah free dah tuan. Makan dah sedap. Minum pun dah sedap. Tuan-tuan, pasangannya pun ramai dah ada, tuan-tuan. Tengok budak-budak yang tolong khidmat, ke sana ke sini. Quran kata, lu'lu'am mansura, macam mutiara yang bertaburan. Tuan-tuan, kalau di sini ada satu kantong mutiara, ni kantong mutiara ni. Kantong mutiara. Kan? Besar, banyak ni. Meja ini meja kaca. Meja ni meja kaca, ni kayu ni. Kaca. Tuan-tuan, lalu daripada atas saya pun lepaskan. Kantong tu hitam, saya pun lepaskan. Boom. Jatuh. Ting ting ting. Tuan-tuan tengok daripada jauh. Bercahaya-cahaya. Tuan-tuan, begitulah indah melihat cahaya mutiara yang bertaburan seperti melihat kanak-kanak itu di dalam syurga. Kesana dan ke sini seperti mutiara yang bertaburan. Ada yang mengatakan maknanya adalah seperti budak itu dihiasi dengan perhiasan yang cantik. Sampai kamu lihat indah itu di sana dan di sini. Itu beberapa tafsiran para ulama terhadap ayat ini. Selesai. Jadi hebat tak tuan-tuan? Hebat, tuan-tuan, hebat. Tengok budak macam tu pun dah seronok dah tuan-tuan. Dah nikmat dah tuan-tuan. Apatah lagi bilangannya amat ramai. Lalu tuan-tuan, kita undur balik daripada atas. Allah bagi kita makan yang sedap. Minum yang luar biasa hebat. Kemudian pakaian yang luar biasa dahsyat. Kemudian Allah jadikan baginya mahligai-mahligai hebat. Quran kata apa tuan-tuan? Wa iza ra'aita. Bila engkau telah masuk ke dalam syurga nanti, engkau pun pandang di dalam syurga seluas mata memandang yang jauh itu. Tuan-tuan, ra'aita samma ra'aita, engkau akan melihat na'iman, kepelbagaian nikmat yang ada di sana. Tuan-tuan, maknanya yang ayat kita baca ni belum describe semua sekali. Faham tuan? Tanahnya daripada apa? Belum describe lagi. Baunya bau apa? Belum sebutkan lagi. Mahliganya daripada mana? Atasnya berapa tingkat? Belum sebutkan lagi. Sungainya macam mana? Belum lagi. Tapi Quran kata apa? Samma ra'aita na'iman. Semua yang kamu tengok nanti itu merasakan nikmat bagi kamu. Masya Allah, tanahnya macam ni. Lantai rumahnya macam ni daripada emas. Tingkapnya daripada zabarjad. Atapnya daripada ini. Tuan-tuan, sungainya begini. Na'iman. Kamu tengok tu semuanya yang memberikan nikmat kepada kamu. Semua segi. Semua segi. Tuan-tuan, dia tak ada istilah plumber salah pasang paip, tak ada. Wiring tersalah buat wayak, tak ada. Tuan-tuan, semuanya menyenangkan kamu. Tuan-tuan, Quran kata apa? Wa mulkan kabira. Mulkan apa? Kamu itu, kamu seorang tuan-tuan. Haji Mustafa, seorang Haji Mustafa, seorang. Anugerah yang Allah bagi kat dia daripada pelayan-pelayan, ahli khidmat, syurga dan mahligai, luasnya kebun dan tanah, sungai dan air yang mengalir, ramainya orang berkhidmat. Dia sahaja seperti sudah mendapat luasnya sebuah kerajaan yang besar. Tuan-tuan, tadi nikmat makan, nikmat minum, nikmat pelayan, nikmat bidadari, nikmat anak-anak pelayan yang sekarang ada satu nikmat baru yang manusia suka. Apa dia? Nikmat berkuasa. Betul tak tuan-tuan? Kuasa ni nikmat. Kalau tak nikmat tuan-tuan, depa semua tuan-tuan tak berebut-rebut nak kuasa. Betul? Sebab nikmat. Sebab nikmat. Dah duduk tu, oi. Tuan-tuan, nikmat. Tuan-tuan, sabar Ustaz. Haji Mahfuz, walaupun tak kesampaian nak jadi menteri besar, tak apa. Tak apa. Orang sebelah dia kata cukup badan besar. Dah. Walaupun tak kesampaian jadi menteri besar, tak kesampaian nak jadi Perdana Menteri, ingat, insya-Allah kalau kita jadi ahli syurga, Allah bagi kita sebuah kerajaan yang besar, kitalah yang paling tinggi dalam kerajaan itu. Bawah kita ramai orang, ramai pelayan yang kita kawal dan tadbir, puluhan mahligai, ratusan ekar kebun, semua dalam pentadbiran kita. Mulkan kabira. Berapa lama lagi? Tak lama lagi ji, sikit masa lagi. Sabar Asad. Bukan hari ini ya, bukan hari ini. Okay. Sikit masa lagi.
Tuan-tuan, sikit masa lagi. Jangan doakan. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, usia dunia memang tak lama dah. Dunia ni usianya memang tak lama dah. Tak lama lagi. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan diri saya lah tuan-tuan, sabar sekejap. Tuan-tuan pun doakan saya, sabar sekejap ke dunia, kerana kita akan diberikan Allah anugerah yang begini banyak. Tuan-tuan, Mulkan Kabira, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran mengatakan luasnya empayar kerajaan dia seorang adalah luasnya perjalanan 2000 tahun perjalanan. Empayar yang dia ada. Al-Fay'am dalam tafsir menyebutkan. Al-Fay'am. Dan dilihat sejauh mata memandang pusat pemerintahan jauh. Tuan-tuan, semua ini adalah milik dia. Jadi tuan-tuan, ini nikmat berkuasa. Nikmat Arab, okay, buat ini, buat ini, buat ini. Dia nikmat berkuasa. Tuan-tuan, semua orang di dalam syurga akan diberikan seperti itu insya-Allah Ta'ala. Baik, semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin. Masuk ayat yang seterusnya, ayat yang ke-21. Hari ini kita habis satu fasa tuan-tuan. InsyaAllah fasa baru, bab lain dah pula. Bukan bab nikmat syurga lagi dah. Hari ini habis insyaAllah Ta'ala. Tuan-tuan. Aliyahum siyabu. Tadi yang atas apa kita sebut dah? Pasal makanan, pasal minuman, tuan-tuan, pasal mahligai, pasal kerajaan, pasal gundik, pasal pelayan. Dah selesai. Itu nikmat banyak dah. Masuk yang baru. Aliyahum. Mereka di dalam syurga akan pakai. Ke atas mereka pakai. Mereka akan pakai. Apa dia? Siyabu. Pakaian. Sundusin. Khudrun. Iaitu daripada kain sutera halus. Berwarna hijau. Sundusin khudrun. Sundus itu adalah kain sutera halus. Sundusin khudrun berwarna hijau. Allahu alam, kerana mungkin warna hijau itu adalah warna yang menyegarkan. Sebab itu alam pokok paku apa? Bukan. Pokok pakau. Pokok bakaunya. Pokok bakau. Bukan pokok bakau tu. Jamak pokok apa? Pokok-pokok ya? Pokok-pokok kan. Kalau kayu kayan kan? Kayu kayan pokok? Pokok baka aje. Tu kamu. Tuan-tuan, pokok-pokoknya hijau. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ia menyedapkan mata memandang. Kan begitu? Tuan-tuan, maka pakaian-pakaian mereka daripada kain sutera halus. Dan itu diharamkan bagi lelaki di dunia tanpa uzur, melainkan dengan keuzuran. Dan mereka akan dipakaikan nanti di dalam syurga dengan pakaian yang indah. Tuan-tuan nak kan? Kalau puan-puan, jangan risau. Desainnya memang desain yang kita minat. Dia nanti, Ustaz, ni kebaya moden ke? Dah. Baju kelawar ke? Tak. Desain dia yang sangat kita minat. Okey? Jangan takut tuan-tuan, kerana memang syurga tempat yang penuh dengan keindahan. Orang perempuan dia punya minat dia memang tang baju, tang fashion, tang yang latest. Tuan-tuan jangan takut, di dalam syurga baju-baju yang banyak, tidak terperi banyaknya, ada disediakan di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Nak kain made in apa? Kain blouse, baju itu cekak musang, cekak tuan-tuan harimau, semuanya ada. Okey. Jangan risau, baju banyak sekali. Tapi waktu di dunia jangan terlampau banyak sangat baju. Jangan terlampau banyak sangat baju. Kalau elakkan pembaziran, kerana membazir itu saudara daripada syaitan. Baik. Kalau tuan-tuan baca kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang pakaiannya tuan-tuan, boleh menangis air mata wanita-wanita. Macam ni isteri bagi seorang Rasul punya pakaian dan baju. Tuan-tuan boleh tengok, siapa saya yakin majoriti dah pergi ke Turki kan? Pergi Turki, masuk ke dalam muzium Topkapi kan? Muzium tu dekat dengan Hagia Sophia kan? Yang baru ni dibuka menjadi masjid. Depan tu dia ada muzium. Okey,
Museum. Saya 2 kali dah ke sana, tuan. Museum tu dalam tu ada baju sahabat wanita di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhunna ajmain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bajunya, udah tak banyak tu satu dah. Tuan-tuan, tengok kainnya begitu, tuan-tuan, luar biasa dahsyat. Inilah halkan. Sedangkan itu tamadun Rom sudah jauh meninggalkan dengan pakaian-pakaian dan hiasan-hiasan yang indah dan luar biasa. Tetapi tuan-tuan, itulah, dan mereka nanti semua insya-Allah dipakaikan dengan pakaian-pakaian indah seperti ini. Dan insya-Allah siapa yang di kalangan kita di dunia pun dah ada pakaian indah, mudah-mudahan di syurga nanti juga dapat lagi pakaian indah di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat baju macam Sabella tu, berlambaklah dalam syurga, tak payah risau. Jangan takut. Baju, oh ya Allah, kurang Kedah, kurang Perak, kurang Sarawak, kurang Sabah, kurang, jangan takut. Syurga ni semuanya ada. Tuan-tuan, bandingan dunia dan syurga ni tak boleh dibandingkan nisbahnya. Kalau dunia macam tu punya banyak ada, jangan risaulah di dalam syurga. Boleh faham tak? Bandingan nikmat syurga dan nikmat dunia, tak ada apa bandingan yang boleh dibandingkan. Kerana terlalu jauh. Yang sikit ini sudah kita rasakan nikmat begini, janganlah takut apa yang ada di sana. Mana? Baik, selesai. Kalau setakat ikan bakar dan udah biasa sangat. Allah kata jadi, macam mana jadi? Baik, tuan-tuan. Khudrun wa istabrak. Tuan-tuan, dan ada baju yang kainnya tebal dan kainnya nipis. Semuanya menyeronokkan, mengindahkan. Okey, habis dah tahu. Yang ni orang perempuan suka, tuan. Baju dia suka. Orang lelaki biasa je. Asal pakai je. Orang lelaki asal boleh pakai, udah. Orang perempuan tak. Dia mesti nak cantik. Jangan takut. Itu ada dalam syurga untuk kalian. Jangan takut. Allah sediakan bagi kalian. Lagi, apa yang orang perempuan suka? Wahullu. Hiasan-hiasan tubuh. Gelang, rantai, anting-anting, gelang kaki, gelang tangan. Tuan-tuan, subang, gelang tindik kat hidung tu. Jangan takut di dalam bab